dalam ni. Bentang aja, tahu tak? Kena berani. Kena berani melintas di sini. Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Kalau sebut Ho Chi Minh, pasti terbayanglah keseronokannya membeli belah. Okey, jom tengok selain daripada shopping, apa lagi yang menarik dekat bandar ni. Kali ini saya naik penerbangan AirAsia dari KLIA 2 ke Saigon. Penerbangan mengambil masa selama 3 jam. Urusan imigresen semua saya tak tunjuk je sebab ia kawasan larangan ambil gambar ataupun video. Lepas keluar je dari balai ketibaan, saya terus mengambil SIM card yang telah diberi dari aplikasi Klook dekat sekitar ini. Perjalanan dari airport ke hotel, saya menggunakan aplikasi Grab. Kami menginap di Queen Central Hotel yang di-booking melalui aplikasi Agoda secara online. Alright, Assalamualaikum. Mana dia bini? Okey ni. Alright. Inilah bilik kami. Ho ho ho. Toilet dia, wow. Berapa bintang ni? 3 bintang. Ada freezer walaupun 3 star. Inilah pemandangan berhadapan dengan hotel penginapan kami yang terletak di Malaysia Street. Okey, first kali saya menuju ke Amin Tour and Travel untuk mendapatkan package ke Sungai Mekong untuk keesokan hari yang terletak selama beberapa buah kedai je dari hotel penginapan kami. Untuk info, waktu di Vietnam adalah 1 jam lewat daripada Malaysia. Nama asal bandar Ho Chi Minh adalah Saigon. Dianggarkan jumlah penduduk di sini adalah seramai 18 juta dan hanya 3 juta sahaja yang beragama Islam. Motosikal merupakan pengangkutan utama di sini. Bunyi horn adalah perkara biasa untuk menarik perhatian dan amaran. Jika nak melintas saja dengan hati yang tenang kerana pemandu di sini sangat pandai mengelak dan brake, tetapi kadar kemalangan sangatlah rendah. Tengok, lampu isyarat tu sebenarnya untuk jalan lurus saja tau. Manakala untuk membelok mereka selit-selit je kat celah kenderaan. Wow, ni buah apa ni? Buah apel lah. Bukan. Bidara. Ya. Rosaknya mama limau dia. Kebanyakan penjaja di sini menjual barangan sama ada memikul barangan jualan, menggunakan kereta sorong ataupun menggunakan motosikal yang telah diubah suai. Vietnam merupakan pengeluar biji kopi kedua terbesar di dunia. Jadi tak heranlah kalau kopi Vietnam sangat popular. Alo kerja banyak kuat tapi Mini cakap alo bengong. Malam ni. Wow. Sila mas, bot set dekat robot yang dekat. Ngam-ngam. Kami jalan kaki je menuju ke War Remnant Museum. Kalau dah sampai sini, saya galakkan datanglah sebab muzium ini memaparkan kisah peperangan Vietnam yang bermula dari tahun 1955 hingga 1975. Tiket boleh dibeli di pintu masuk aja. Pengunjung hanya dibenarkan mengambil gambar saja dan tidak dibenarkan merakam video di dalam muzium ini. Saya kongsikan beberapa kempi gambar yang sempat saya rakam semasa berada di dalam muzium ini.
Selain daripada senjata, kapal dan pesawat perang, muzium ini menjadi tarikan pengunjung kerana ia mempamerkan banyak gambar dan bukti kekejaman tentera Amerika di Vietnam. Selain itu, terdapat ruangan khas menceritakan kesan serangan Ejen Oranye yang digunakan oleh tentera Amerika Syarikat. Ejen Oranye merupakan serangan menggunakan sejenis racun yang bukan sahaja telah merosakkan alam sekitar tetapi menyebabkan masalah kesihatan yang berpanjangan kepada penduduk yang terdedah. Penduduk yang terdedah menjadi kurang upaya dan merosakkan gen hingga mengakibatkan kecacatan kepada kanak-kanak yang dilahirkan oleh mangsa yang terdedah. Kalau malas nak jalan kaki, pengunjung boleh menaiki bas Hop on Hop Off yang membawa pengunjung pusing keliling bandar Ho Chi Minh ini. Okey, destinasi seterusnya adalah Ho Chi Minh City Book Street. Ia merupakan sebuah lorong yang dihaskan untuk menjual dan mempamerkan pelbagai jenis buku. Selain daripada itu, ada juga aktiviti untuk kanak-kanak bermain sambil belajar. Ada juga book cafe tau untuk mereka yang ingin membaca sambil menikmati makanan. Memang betul-betul suasana macam dalam library lah. Walaupun saya datang tempat ni pada waktu malam, memang nampaklah meriah betul dengan kehadiran pengunjung. Sepanjang saya jalan-jalan dekat bandar Ho Chi Minh ni, memang boleh nampaklah banyak street food kat tepi-tepi jalan. Antara yang ini, saya tengok mudah betul penjajah ni masak makanan kat tepi jalan. Nampak macam pancake lah, tapi dia punya kulit dia tu nipis, lepas tu dibakar dekat atas arang macam ni. Nampaklah dia tambah sos, mungkin sos cili ataupun mayonis pun ada juga kot. Lepas tu nampaklah dia lipat dan kemudian dia masuk dalam bekal dan diserahkan kepada pembeli. Tak sotong macam dia ketuk kan. Nampak tu dia gelek. Anak dia tolong. Okey, seterusnya saya bergerak menuju ke satu dataran yang agak luas, yang mana kat sinilah terletaknya satu replika patung Ho Chi Minh. Ho Chi Minh merupakan pemimpin revolusi Vietnam dan berkhidmat sebagai Presiden Republik Demokratik Vietnam dari tahun 1946 hingga 1969. Beliau dianggap sebagai pahlawan terhebat dalam kalangan bangsa Vietnam atas jasanya memperjuangkan kemerdekaan dan penyatuan Vietnam. Sebab itu, Bandaraya Saigon di Vietnam Selatan yang ditakluk pihak utara pimpinannya pada tahun 1975 dinamakan semula sebagai Bandaraya Ho Chi Minh bagi mengenang jasanya. Okey, ini tempat yang tak sengaja kami terjumpa iaitu Bang Yi Street Food. Sebenarnya kebetulan aja kami terjumpa tempat ni masa buka Google Map. Jadi bila dah sampai je kami teruslah masuk untuk melihat-lihat apa yang menarik sebenarnya tempat ni.
Rupanya tempat ini merupakan tempat makanan yang sangat popular di kalangan pelancong, tapi untuk yang bukan Islam. Jadi kami masuk, sekejap je ambil video, lepas tu terus keluar. Saya malam ni nak makan, tapi sajalah cari tempat famous makanan kat sini. Tapi kat sini kita orang tak berani makan. Nampaklah ada pier tu. Besar lagi kat situ. So kita masuk sekejap je, lepas tu cabut. Di sekitar sini juga ada satu lagi muzium yang dinamakan sebagai Ho Chi Minh City Museum. Muzium ini selesai dibina pada tahun 1890 dan mempunyai 2 aras dengan keluasan 1,700 meter persegi yang berkonsepkan gabungan reka bentuk Eropah dan Asia. Di bahagian luar bangunan ini dipamerkan kenderaan dan juga meriam. Manakala di bahagian dalam pula dipecahkan kepada beberapa kategori, antaranya batu dan barang kemas, di bawah kategori Nature and Archaeology, manakala peta, carta, artifak bagi kategori geografi. Terdapat juga galeri yang berkaitan dengan sejarah resolusi Vietnam dari tahun 1930 hingga 1975. Selain daripada itu juga terdapat lebih 527 artifak dan gambar yang memberikan gambaran secara am Saigon sebagai pusat ekonomi Vietnam Selatan selain daripada pelbagai koleksi mata wang yang digunakan. Gunakan sepenuhnya motor je. Wah, menariknya. Berapa ni? Oh, ni siapa? Wow, saya juga makan. Berapa ni? Satu lagi tempat tarikan yang popular di kalangan pelancong adalah Saigon Central Post Office. Ia merupakan pejabat pos pertama yang dibina di sini pada akhir abad ke-19. Di pintu masuk bangunan ini terdapat sebuah jam yang besar sangat. Masa saya sampai ni memang ramai betul lah pengunjung. Tapi sebenarnya tak ada masalah sangat sebab bangunan ni memang luas. Tujuan utama datang ke pejabat pos ini sudah semestinya lah nak post postcard. Di sebelah tepi pejabat pos ini ada deretan kedai yang menjual postcard, ciling lama dan pelbagai cenderamata. 100. Yang kat tangan kita semua ada kertas. Sebab ni last ni isu kan 17 Disember 2003. Okey, saya dah pilih postcard yang nak dipost. Inilah rupa dia. So, masa untuk tulis butiran pula pada postcard. Okey, lepas tu terus bergerak ke kaunter untuk membeli stamp dan nak tampallah pada postcard tu sebelum dimasukkan dalam letterbox. Dah selesai, kami masuk ke kedai cenderamata dekat sekitar sini je. Nak tengoklah kok ada yang menarik. Dekat sini kita boleh jumpa kraft tangan yang dibuat daripada bahan terbuang macam skru, rantai basikal dan macam-macam lah. Saya pun tak tahu besi apa yang ada ni. Yang ini saya ingatkan kipas. Rupanya topi tau. Unik betul. Pada sini.
Banyak juga kraft tangan yang menarik dekat area sini ni, unik-unik. Dekat depan pejabat pos ni ada jual aiskrim yang ada logo halal. Kalau dah sampai sini, tak lengkap rasanya kalau tak membeli belah di Pasar Bentan. Pasar ini ada 4 pintu masuk yang beroperasi seawal 6 pagi hingga 10 malam. Tempat ini merupakan pusat membeli belah yang sangat popular di kalangan pelancong. Antara barangan yang menjadi pilihan pengunjung adalah beraneka jenis barangan kulit berjenama yang dijual dengan harga yang sangat murah, tapi kena pandai tawar menawar lah. Cute. Apa ni kacang? Hello, kacang. Cantik. Begini. Di sini kalau tak sempat nak tukar duit dong pun tak jadi masalah kerana peniaga di sini menerima mata wang RM dan juga dolar. Kawannya, ini kalau orang nak kahwin ni sesuai lagi. Apa lagi dia? Kopi luwak tu yang Satu lagi tempat membeli belah yang popular yang wajib singgah adalah Central Market. Ia merupakan salah sebuah pusat membeli belah yang kedua popular selepas Bentan Market. Ia dibuka setiap hari bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Tempat ini juga menjadi tumpuan pelancong untuk membeli barangan berjenama dengan harga yang lebih rendah seperti minyak wangi, kek kulit, kasut dan pakaian. Sama jugalah dengan Bentan Market tadi. Selain daripada deretan kedai yang menjual beraneka jenis barangan, terdapat juga ruang makan untuk kemudahan pengunjung dekat sini. Dekorasi di ruang makan ni memang sangat cantik dan unik dan boleh nampaklah ada ciri-ciri identiti Vietnam itu sendiri. Saya cuma datang untuk meninjau-ninjau dan ambil video sebab makanan yang dijual tu saya tak yakin dia punya halal. Okey, saya kongsikan pula suasana di sekitar Malaysian Street yang merupakan tempat yang paling popular terutama sekali pelancong di kalangan rakyat Malaysia. Bagi saya tempat inilah paling strategik sebab semuanya dekat, sama ada nak makan ataupun nak shopping. Sebelah kiri itu adalah Bentan Market. Satu lagi, kebanyakan penjual dekat kawasan ini juga fasih berbahasa Melayu, menunjukkan betapa ramainya rakyat Malaysia yang tertumpu dekat sini. Saya kongsikan antara makanan dan restoran yang sempat saya makan di sini. Setiap hari saya akan makan di restoran yang berbeza tau.
Dalam video yang akan datang, saya akan kongsikan pula pengalaman saya pergi ke Sungai Mekong dan juga tempat bersejarah iaitu Cuci Tenal. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.